Nama saya Juslewati Ramon, nomor metrik MS 240929842. Sebagai permulaan pembentangan kami, saya ingin membentangkan pengenalan terlebih dahulu. Profesional perguruan adalah salah satu bidang yang penuh dengan cabaran, di mana peranan seorang guru tidak hanya terhad kepada penyampai ilmu, tetapi juga melibatkan pengurusan pelbagai situasi yang berlaku di dalam bilik darjah, serta menangani pelbagai isu berkaitan sekolah. Sebagai contoh, pada masa kini, ramai guru yang memegang jawatan lebih daripada satu jawatan besar, seperti guru menjadi guru kelas dan juga sebagai ketua bidang. Selain itu, bagi sekolah yang mempunyai asrama, guru terpaksa membahagikan masa dan tugasan mereka di sekolah dan juga tugas sebagai wadan di asrama. Dalam menghadapi tuntutan pendidikan abad ke-21 dan era pasca COVID-19, guru perlu memiliki kemahiran pengurusan emosi yang kokoh dan berkesan. Kemahiran ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan diri mereka, tetapi juga untuk membina daya tahan dan memberi sokongan emosi kepada pelajar. Hal ini karena guru yang memiliki kemahiran pengurusan emosi sudah pastinya dapat memberi layanan yang baik kepada pelajar, serta dapat memberi sokongan terhadap pelajar yang mempunyai masalah dan tekanan emosi. Oleh itu, kemahiran pengurusan emosi kini dianggap sebagai salah satu elemen yang sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh bakal-bakal guru untuk memastikan dapat menangani pelbagai cabaran dalam profesional perguruan yang semakin kompleks ini. Hai, salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang peranan guru dalam pendidikan. Guru bukan sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga membantu sosial dan masa depan generasi muda. Sebagai pendidik, guru membantu pelajar memahami pelajaran dan menerapkan nilai moral. Mereka juga membimbing dan memberikan motivasi, memastikan setiap pelajar mencapai potensi terbaik mereka. Selain itu, guru berperanan sebagai pemangkin kreativiti, mendorong pelajar untuk berpikir secara kritis dan inovatif. Lebih daripada itu, guru ialah sumber inspirasi yang menanamkan minat pelajar. Seterusnya, kita masuk dalam apakah pengurusan guru di dalam kelas. Pengurusan guru di dalam kelas adalah satu proses untuk memastikan pelajaran dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar walaupun pada masa yang sama berlaku gangguan daripada tingkah laku pelajar. Pada asasnya, pengurusan dalam bilik darjah merupakan kemahiran yang agak sukar dikuasai, walaupun banyak teori dan teknik yang telah dipelajari oleh guru pelatih di universiti maupun di mana-mana institusi perguruan. Namun begitu, pengurusan guru dalam kelas merupakan tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang guru untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik serta membentuk pelajar yang bersasiat tinggi. Oleh itu, prosedur menetapkan peraturan di dalam kelas sangat penting sebagai garis panduan kepada tingkah laku belajar di dalam bilik darjah yang diharapkan oleh guru. Disiplin memainkan peranan penting ke arah pembentukan sasiat pelajar. Disiplin merupakan daya sosial bagi mewujudkan suasana yang harmoni dan aman serta keadaan yang kondusif agar proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas berjalan dengan lancar dan berkesan. Selain itu, pengurusan massa juga merupakan salah satu langkah utama dalam pengurusan bilik darjah. Guru perlu bijak mengagihkan massa dengan sebaiknya untuk setiap satu sesi PDP, seperti pembahagian massa untuk set induksi, aktiviti-aktiviti, sesi membuat lembaran kerja, soal jawab, dan refleksi perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu, pengurusan guru dalam bilik darjah juga melibatkan sumber pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan pelajaran ini termasuklah buku teks, buku rujukan, dan alat bantuan mengajar seperti CAD gambar, model, komputer, dan sebagainya.
Persediaan segala alat bantu mengajar ini mestilah benar-benar dapat menjelaskan butiran pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan pelajar memahami setiap maklumat yang disampaikan oleh guru tersebut di dalam kelas. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh guru di sekolah. Ada 3 cabaran yang saya akan terangkan kepada Anda semua. Cabaran yang pertama adalah kurangnya kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Kekurangan pengajaran dan pembelajaran seperti masalah bilik darjah, komputer, proyektor, dan capaian internet. Kebanyakan sekolah masih kekurangan bilik darjah dan setiap bilik darjah tersebut dimuatkan dengan bilangan murid melebihi 30 orang. Keadaan ini akan menyebabkan guru sukar untuk lebih fokus dalam pengajaran mereka dan pembelajaran di dalam kelas. Karena jumlah muridnya yang terlalu ramai, sedangkan guru hanya 1 orang saja yang mengajar dalam setiap subjek tertentu. Selain itu, bilangan murid yang ramai dalam setiap kelas juga akan menyebabkan bilangan komputer yang ada di sekolah tidak mencukupi untuk semua pelajar yang ada di dalam kelas tersebut. Kesannya, murid-murid terpaksa berfungsi komputer atau membuat aktiviti secara bergilir-gilir sehingga mengakibatkan proses pembelajaran murid di dalam kelas mengambil masa yang panjang. Cabaran kedua yang dihadapi oleh guru di sekolah adalah kemahiran penggunaan teknologi. Dalam sebuah sekolah terdapat segelintir guru yang kurang kemahiran penggunaan teknologi. Guru yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi ini mungkin menghadapi cabaran seperti kesulitan teknikal, ketidakpastian dalam penyediaan dan bahan pengajaran digital, serta kekurangan dalam penggunaan elemen kreatif dan inovatif dalam pengajaran mereka. Mereka juga mungkin kurang peka terhadap isu keselamatan dalam talian dan memerlukan latihan dan sokongan yang sesuai untuk mengatasi kelemahan mereka dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cabaran ketiga yang dihadapi oleh guru di sekolah pada masa kini adalah bebanan tugas yang sangat mencabar dan pelbagai, sama ada dalam bidang kurikulum atau akademik. Menurut Muhammad Ridwan di Abdullah 2009, tugas guru pada masa dahulu hanya mendidik pelajar untuk menjadi seorang insan yang berkualitas, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Namun begitu, tugas guru pada masa kini adalah lebih pelbagai. Tugas mereka tidak hanya terhad dan fokus kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas semata-mata. Sebaliknya, guru juga turut menghadapi pelbagai tugasan dan tanggung jawab lain seperti kerja pengurusan sekolah, tugas pengkeranian, tugas kepimpinan di luar sekolah, dan banyak lagi pelbagai tugas yang lain. Keadaan ini menyebabkan mereka hilang fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran murid di dalam kelas, sehingga murid mendapat kurang perhatian dan terabai oleh guru mereka. Saya akan membentangkan di bahagian kemahiran mengurus emosi guru dan warga sekolah. Terdapat 3 isi, yaitu kesadaran diri, pengurusan massa, dan memanfaatkan sokongan sosial. Uraian dari kesadaran diri ialah guru dan warga sekolah perlu mengenali serta memahami emosi mereka bagi mengurusnya dengan baik. Kesadaran ini membantu mengenal pasti punca emosi negatif dan mencari penyelesaian yang berkesan. Yang seterusnya, pengurusan massa. Pengurusan massa yang baik mengurangkan tekanan dan meningkatkan kecekapan kerja. Keutamaan perlu diberikan kepada tugas penting melalui perancangan, jadwal kerja, serta penilaian kendiri. Penggunaan alat baru bantu seperti aplikasi pengurusan massa juga dapat meningkatkan produktiviti dan keseimbangan hidup. Yang seterusnya ialah memanfaatkan sokongan sosial. Sokongan rakan dan keluarga membantu mengurangkan tekanan serta memberi motivasi dalam menghadapi cabaran. Berbincang dengan individu berpengalaman boleh meningkatkan pemahaman dan mencari penyelesaian yang lebih baik.
Masrin, nometrik MS 250133595. Di sini saya akan membentangkan berkenaan dengan daya tahan era pasca COVID-19. Daya tahan era pasca COVID-19 ini merujuk kepada keupayaan individu untuk bertahan dan menyesuaikan diri dengan cabaran yang timbul akibat pandemik. Pandemik ini memberi kesan besar kepada fizikal, mental, dan ekonomi. Individu berusaha untuk mengatasi masalah mental dan fisikal serta memulihkan pendapatan ekonomi mereka. Ketahanan ini bukan sahaja penting untuk kehidupan masyarakat, tetapi juga membantu kita untuk terus maju dengan lebih kuat dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Bagi isi yang pertama adalah kesehatan mental dan emosi, yaitu pasca pandemi COVID-19 ini memberi impak besar terhadap kesehatan mental masyarakat, yaitu ramai individu merasa tertekan, cemas, dan ada yang mengalami depresi akibat masalah sosial dan ekonomi, serta ada yang kehilangan ahli keluarga. Daya tahan dalam konteks ini merujuk kepada keperluan masyarakat untuk bersatu padu dalam membina kestabilan emosi dan mental agar lebih mudah menghadapi tekanan semasa pandemik. Isi yang kedua adalah pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Semasa pandemik COVID-19, ekonomi negara merundung akibat penutupan kilang dan sekatan aktiviti ekonomi. Namun, sektor seperti teknologi, e-commerce, dan kesehatan meningkat, ini dapat membantu memulihkan ekonomi. Daya tahan ekonomi pasca COVID-19 ini merujuk kepada dasar pemulihan inklusif yang menekankan kemampanan dan pembangunan sektor ekonomi yang lebih berdaya tahan untuk menghadapi krisis di masa depan. Yang terakhir adalah penyesuaian teknologi pasca COVID-19, yaitu pasca COVID-19 ini mempercepatkan penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian, yaitu seperti kerja jarak jauh, pendidikan dalam talian, dan pembelian barang secara dalam talian. Ini menunjukkan bahawa kemahiran teknologi dan infrastruktur digital penting untuk memastikan kelangsungan sektor negara. Daya tahan dalam konteks ini merujuk kepada keupayaan individu dan organisasi untuk menyesuaikan diri dan teknologi baharu. Seterusnya ialah cabaran pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 ini menghadapi berbagai cabaran yang memerlukan pendekatan inovatif dan fleksibel. Antaranya ialah pembangunan teknologi. Para pendidik perlulah bersedia untuk menggunakan teknologi seperti peranti mudah alih, aplikasi pendidikan, dan juga platform pembelajaran dalam talian. Sekolah perlulah mempunyai akses kepada peralatan yang mencukupi seperti komputer, tablet, dan juga sambungan internet. Selain itu, cabaran kemahiran abad ke-21. Akademik perlulah berkembang untuk menggabungkan kemahiran seperti kemahiran pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kerjasama, komunikasi, dan juga literasi digital. Pelajar perlu dilatih berpikir secara kritis untuk menganalisis situasi, membuat keputusan yang berinformasi, dan juga menghasilkan penyelesaian inovatif. Ini memerlukan sikap terbuka dan keupayaan untuk mempelajari kemahiran baru dengan cepat. Seterusnya ialah cabaran daripada ketidakseimbangan sosioekonomi. Ketidakseimbangan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar adalah dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah sering menghadapi halangan dalam mendapatkan sumber pendidikan yang mencukupi. Mereka kekurangan akses kepada sumber pendidikan seperti buku, alat tulis, teknologi, dan juga internet. Akhir sekali ialah globalisasi. Pelajar yang pada masa kini perlu menyiapkan diri untuk menghadapi dunia yang saling berkaitan, yang melibatkan pembelajaran bahasa asing, memahami budaya lain,
dan membangunkan kesadaran global. Selain daripada dapat berkomunikasi dengan orang luar negara, pembelajaran bahasa asing juga dapat memperluaskan peluang pekerjaan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membantahkan berkenaan dengan cabaran pendidikan era pasca COVID-19. Era pasca COVID-19 ini membawa berbagai cabaran yang kompleks bagi masyarakat, ekonomi, dan sistem kesehatan di seluruh dunia. Bagi poin yang pertama adalah semasa COVID-19, guru menghadapi cabaran dalam melaksanakan PDPA, yaitu pembelajaran di rumah. Cabaran pertama termasuklah keberadaan murid, yaitu guru haruslah memastikan murid hadir dalam kelas maya untuk mengikuti pengajaran. Kedua, pencapaian internet. Beberapa murid dan guru menghadapi masalah internet dan tidak stabil. Ini dapat mengganggu pengajaran dalam talian. Ketiga, kemahiran teknologi, yaitu ada murid yang kurang kemahiran dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang dapat menyebabkan mereka diskusi dalam pembelajaran mereka. Seterusnya adalah penghantaran bahan pengajaran, yaitu guru perlu menghantar bahan pengajaran secara fizikal dan memastikan semua murid dapat pembelajaran yang sepatutnya. Sisi yang seterusnya adalah sikap guru dalam pengurusan masa dan kesediaan mengajar menjadi mencabar utama semasa COVID-19, yaitu kesediaan mengajar. Perubahan yang mendadak kepada pembelajaran dalam talian menyebabkan guru tidak sepenuhnya bersedia. Ini akan dapat menimbulkan kerisauan dan kecemasan bagi setiap murid. Seterusnya, pengurusan masa. Di sini merujuk kepada guru perlu memastikan perancangan ini dilaksanakan dengan baik, tetapi akan dihadapi dengan komitmen lain seperti mengurus anak dan keluarga. Bagi poin yang terakhir adalah kehilangan fokus, yaitu selain tugas mengajar, guru juga perlu membantu anak-anak dengan kerja sekolah dan menjalankan tugas rumah. Ini akan dapat membantu hilangkan fokus guru untuk mengajar. Seterusnya, poin yang ketiga adalah cabaran teknikal guru semasa COVID-19, yaitu dari segi kemahiran teknologi. Dengan perubahan dari pengajaran bersemuka kepada dalam talian, memerlukan guru untuk menguasai teknologi dan aplikasi. Seterusnya adalah kekurangan kemahiran, yaitu sebilangan guru sukar menyesuaikan diri dengan sistem baru dan kurang berkemahiran dalam penggunaan teknologi. Seterusnya, alternatif pengajaran, yaitu ada guru yang lebih selesa memberi tugasan secara fizikal dengan meminta ibu bapa mengambil bahan di sekolah. Seterusnya adalah sikap terbuka, yaitu guru perlu bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sistem pendidikan dalam situasi pandemik. Yang akhir sekali adalah poin adalah cabaran dalam komunikasi dan penyampaian pengajaran guru, yaitu kreativiti dalam pengajaran. Guru perlu merancang berbagai gaya pengajaran untuk meningkatkan fokus murid dan mengelakkan kebosanan dalam pembelajaran. Seterusnya, sumber pembelajaran, yaitu dengan menggunakan bahan dan sumber yang sesuai dan boleh diakses untuk pengajaran dalam talian. Yang ketiga adalah bimbingan murid, yaitu guru perlu membimbing murid dan melaksanakan tugasan dari awal hingga selesai. Yang terakhir adalah penjelasan yang jelas. Di sini merujuk kepada guru perlu menerangkan bahan pembelajaran dengan jelas agar murid mudah memahami apa yang diajar. Kesimpulannya, seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar dalam dunia pendidikan. Bermula dari peranan guru dalam pendidikan, pengurusan guru di dalam kelas, sehinggalah cabaran yang dihadapi oleh guru dalam dunia pendidikan, sama ada dalam abad ke-21 ataupun semasa era pasca COVID-19. Melalui cabaran atau kekangan yang dihadapi oleh guru,
Setiap guru perlu mempunyai kemahiran mengurus emosi yang dapat membina daya tahan dalam menghadapi cabaran abad ke-21.